Tuan, saya pohon direkodkan Puan Nurul Hafizah hadir. Direkodkan? Ya. SP masih dalam sumpah, ya? Baik, Tuan Hakim. Sebelum kita teruskan kes pada petang ini untuk pemeriksaan semula, saya ingin bangkitkan tentang surat pengakuan akuan daripada surat sumpah daripada Peguam Yelini. Ya. Kami ingin tahu status Yelini ni apa, sebab dia telah berada di dalam mahkamah ini daripada first date of perbicaraan dan dia telah mendengar semua keterangan dan surat sumpah ini bertarikh 18 Mac 2022. Apa-apa keterangan dia semasa pembelaan, tetapi memandangkan dia telah berada di dalam bicara ini daripada tarikh yang dari first bicara sehingga sini, saya rasa dia tidak mempunyai hak untuk menjadi saksi dalam kes ini, Tuan Hakim. Dengan izin mahkamah, pihak pembelaan tidak bercadang sekiranya pembelaan dipanggil untuk memanggil Cik Yelani kerana itu surat akuan sumpah tersebut disediakan tandakan sebagai ID sahaja, tidak ada pemanggilan akan dibuat, Tuan. Hanya untuk jadikan ID saja, Benar, Tuan. DPR? Dengan izin Tuan, jika Peguam Yelini telah mengemukakan, maksudnya membuat surat akuan bersumpah tersebut, maka dia sepatutnya tidak berada bersama-sama dengan Peguam di dalam barisan Peguam di dalam mahkamah ini mengendalikan kes, kerana dia adalah sebenarnya sebagai saksi, Tuan. Jadi saya merasakan sepatutnya akuan bersumpah tersebut juga patut ditolak, Tuan. Tuan, ID on the basis of admissibility, saya percaya mahkamah lebih arif isu tersebut dan tidak ada isu penandaan sebagai D, Tuan, dalam kes ini. Untuk tandaan sebagai ID, saya akan tandakan sebagai ID. Dan untuk isu tentang terimaan saksi, terutamanya merujuk kepada Peguam tersebut, kita sekiranya dipanggil jadi saksi dan dia sepanjang masa berada di sini, keterangannya itu akan dinilai berat. Keterangan itu adalah sangat menjadi kurang sebagaimana yang biasa sekiranya dipanggil. Tapi untuk kita halang dia menjadi saksi pun tidak wajar sekiranya dipanggil menjadi saksi, tetapi sebagaimana yang telah diputuskan oleh beberapa kes, keterangan dia itu akan dianggap tidak sebagaimana saksi yang biasa. Itu prinsip undang-undang lah. Dan sekiranya dia ingin mewakili berbarisan Peguam, itu akan menjadi isu potential witness, melanggar etika. Yang tu nanti sekiranya akan berlaku, saya akan buat ruling. Melanggar etika boleh dikenakan tindakan. Boleh, Tuan. Sama ada dia disqualified daripada kes ini ataupun sebagainya. Sekiranya dipanggil menjadi saksi lah. Baik, Tuan. Itu belum. Kalau dia yang kendalikan, kalau macam Puan Siti Aminah yang kendalikan, saya kena buat ruling sekarang lah. Itu lain lah. Tapi untuk ID saya tandakan. Ada apa-apa lagi? Biar. Tuan, saya percaya saksi-saksi pendakwaan berada di galeri awam. Saya pohon dikosongkan, Tuan. Ada saksi yang ada lagi dalam ni? Saksi tersebut telah memberi keterangan dan telah dilepaskan pun. Mereka berhak untuk berada dalam mahkamah ini untuk mendengar perbicaraan sebagai orang awam di public gallery, Tuan. Ya, saya rekodkan. Tuan, kita ada possibility of recalling dan sebagainya, Tuan. Saya percaya should be tidak boleh berada di mahkamah sehingga kes selesai, Tuan.
Tapi saksi telah dilepaskan, Tuan. Benar, tapi kalau ada apa-apa isu, permohonan untuk recall boleh dibuat pada bila masa, Tuan. Dan saya mohon untuk Evidence Act tersebut TPR kena ambil kira juga. Sekiranya dipanggil semula, dia akan menyebabkan, macam saya cakap tadi, sekiranya saksi ada di sini dan dia dipanggil semula, keterangan dia akan kurang daripada keterangan yang saya boleh pertimbangkan sebagaimana saksi biasa. Itu risikolah kalau saya still nak ada dalam ni. And possibility untuk pemanggilan juga masih lagi terbuka walaupun kes telah selesai atau kes masih lagi di peringkat pendakwaan dan telah tutup. Saya boleh mendengar. Setakat ini, Tuan, pihak kami tidak ada untuk memanggil semula. Yelah, sekiranya diminta oleh peguam, kemungkinan ada. keterangan. Yang tu saya serahkan lah. Sekiranya ingin, saya akan rekodkan. Tapi subjek kepada yang saya nyatakan tadi lah, dia keterangan dia menjadi tidak seberat sebagaimana keterangan saksi-saksi biasa. Okey. Weightage of the evidence of the witness yang ada dalam court, dia tak sama dengan evidence. That's the risk that you need to, I need to record lah. In case macam peguam kata, pemanggilan semula dipohon dan saya benarkan, is something that you need take the risk. Baik, Tuan, saya akur dengan arahan mahkamah, boleh saksi-saksi tersebut keluar daripada public gallery. Saya tidak mengarahkan, tetapi saya berikan budi bicara Benar, tersebut Tuan, kepada pihak pendawaan. saya juga mengambil pendapat daripada pihak mahkamah. Itu Untuk pendapat. saksi tersebut tidak berada di public gallery buat masa ini, Tuan. Okey. Dan untuk yang guam tu macam saya nyatakan tadi, kena rujuk pada kaedah 28A, kaedah-kaedah amalan dan etika profession Undang-Undang 1978, Boleh, mana-mana potential witness. Kalau you nak proceed jadi saksi, nanti you kena berhadapan dengan kaedah tu. Nanti saya kena buat ruling dan sebagainya sekiranya pihak TPR ingin membangkitkan isu potential witness. Itu kena faham lah peguam. Isu ni juga isu yang sama apabila Inspektor Suhaili menyebut Peguam Elina dan juga semasa cross Puan Aminatun juga ada menyatakan perbualan dia dengan Inspektor Suhaili. So itu juga tertakluk kepada kaedah yang Tuan Hakim maklumkan tadi. Dia tidak menjadi isu bila fakta tidak dipertikaikan. Macam dua-dua pihak bersetuju. Macam contoh semalam Cik Aminah ada bagi tahu tentang keberadaan dalam ketika di lobi, dan dia tak jadi isu bila proses tu dibuat. Tapi bila jadi isu macam ni, satu kata lain dia jadi isu. So that's this thing that kira kalau kaedah 28 tu peguam lebih maklum lah buat tertakluk kepada kaedah-kaedah tersebut. So tindakan-tindakan tertentu boleh diambil sekiranya berlaku pelanggaran. Ya. Okey, teruskan. Baik, Tuan. Saya rekodkan semua yang saya nyatakan tadi, direkodkan. Ya. Baik, terima kasih, Tuan. Sama. Baik, DSP dengar soalan saya ya dan jawab perlahan kepada Tuan Hakim untuk kami catat juga ya. Baik, DSP ya, semasa di soal balas pada sesi sebelah pagi tadi, kamu mengatakan kamu tidak kamu ditanya kamu tidak mempertimbangkan laporan polis iaitu IDD 77. Ada IDD 77 di hadapan kamu? Kamu menjawab tidak setuju. Boleh kamu jelaskan ya? Kamu setuju dan boleh kamu jelaskan. Saya tidak mempertimbangkan siasatan untuk Wangsa Maju 6363 Palang 21 memandangkan laporan tersebut adalah bukan berkaitan dengan kes yang saya siasat. Boleh kamu jelaskan apa maksud kamu laporan tersebut tidak berkaitan dengan kes yang kamu siasat? Dia Tuan, lebih saya bantah that is a second bite of cherry, Tuan. Ya. Jelaskan tu kena jelaskan merujuk kepada Jelaskan merujuk kepada kenapa dia kata laporan ini tidak berkaitan dengan kes yang dia siasat. dia boleh buat submission yang tu ya.
Tak perlu penjelasan. Jika Okey, baik, tak berkaitan, seterusnya. and then you submit. Tak apa. Baik, seterusnya juga dalam siasatan kamu mengatakan kamu tidak ada rampasan shrink ataupun cawan kuku dan sebagainya semasa kamu melawat ke tempat kejadian. Jadi boleh kamu jelaskan kenapa tiada rampasan shrink dan juga cawan IKEA dan Starbucks. Semasa lawatan di tempat kejadian, saya dapati terdapat banyak yang dikatakan shrink, cawan IKEA, cawan Starbucks. Jadi saya membuat keputusan untuk tidak membuat rampasan barang-barang tersebut kerana saya tidak pasti yang mana satu. Okey. Baik. Tadi semasa di soal balas juga kamu telah ditanya oleh Pak Peguam ya, air panas di mesin kuku bila siram dekat kulit saya, iaitu ditanya oleh Peguam Bela Farhan, akan melecur. Tidak akan melecur. Kamu menjawab setuju. Ya, betul. Jelaskan. Takat hasil siasatan saya, suhu panas bagi mesin penapis air adalah 80 hingga ke 90. Jadi apabila air yang panas daripada mesin penapis tersebut terkena pada bahagian kulit, ia tak akan melecur, tetapi permukaan kulit akan menjadi merah keradangan. Walau bagaimanapun, sekiranya perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang kali, boleh menyebabkan lecuran. Baik. Tadi semasa di soal balas oleh pihak peguam juga, kamu mengatakan kamu juga ada merakam percakapan individu lain yang tinggal di rumah tersebut. Boleh kamu nyatakan siapa individu tersebut? Saya ada sambung percakapan Aida, rakam percakapan Yasmin, rakaman percakapan Balkis, dan juga ada rakam percakapan Maliana. Selain itu, kenalan rapat kepada Siti Bainun yang sering berkunjung di Irama Wangsa, selain daripada Suhana, turut juga ada beri keterangan oleh Hani Azura, Haiza dan juga Syahira. Okay. Baik. Baik, tadi semasa di soal balas ya, kamu mengatakan keterangan keempat-empat kanak-kanak yang kamu rakamkan itu adalah konsisten. Jadi boleh kamu jelaskan apa maksud kamu tu? Ya, betul Tuan Hakim, di mana keterangan kesemua saksi kanak-kanak tersebut adalah sama, dan ianya telah diberikan skrip oleh Siti Bainun untuk memberi keterangan yang sama kepada pihak polis. Namun selepas sambungan percakapan saksi-saksi tersebut, dapati tiada keterangan berkaitan dengan kejadian termos terjatuh, kejadian termos yang jatuh dan air panas kena pada Bella.
Baik. Baik, seterusnya juga ya, kamu mengatakan tadi semasa disoal balas oleh pihak peguam bahawa kamu tidak mendengar dialog di dalam video dan kamu tidak tengok video untuk kecederaan. Jadi dengan itu dikatakan siasatan kamu saya rephrase Tuan. Tadi semasa di soal balas, peguam mengatakan tanpa mendengar dialog dalam video dan tidak tengok video. Jadi untuk kecederaan kamu bergantung kepada laporan forensik yang ada gambar pegun. Kamu kata betul. Boleh kamu jelaskan? Ya, betul. Berdasar daripada gambar-gambar pegun yang dikeluarkan oleh forensik, membolehkan saya untuk melakukan siasatan dengan lebih menyeluruh. Soalan seterusnya. Baik, seterusnya tadi juga peguam ada mengatakan tidak perlu siasat apa-apa yang berlaku dalam video tersebut. Kamu menjawab tidak setuju. Boleh kamu jelaskan ya? Kandungan dan maksud Sorry Tuan, saya mohon pihak DPP boleh rephrase, you refer kepada soalan saya yang mana? Boleh quote? Ya, sila. Sila Sebentar, TPR Tuan. rujuk yang mana? Saksi pun tak faham tadi. Sebentar ya, Tuan. Okey. Baik. Tak apa Tuan, saya teruskan dengan soalan lain dulu Tuan. Baik, teruskan. Baik. Dan daripada siasatan kamu juga ya, kamu kata kamu tidak mengambil gambar shrink. Kamu tidak rampas shrink dan juga tidak mengambil gambar shrink. Kenapa itu? sebab saya tak pasti yang mana satu shrink yang digunakan. Memandangkan ada banyak, lebih daripada satu. Baik. Dan semasa di soal balas juga berkenaan dengan further investigation terhadap Suhana berkenaan dengan telefon Suhana. Kamu menjawab, kamu boleh, soalan peguam, kamu boleh membuat further investigation terhadap handphone Suhana. Jadi kamu menjawab tiada keperluan. Boleh kamu jelaskan kenapa tiada keperluan? Sebab daripada hasil pemeriksaan kita tiada apa-apa keterangan yang ada dalam kandungan Suhana. Jadi oleh itu saya tiada keperluan untuk merampas telefon Suhana. Baik, seterusnya juga di dalam siasatan kamu juga kamu tidak ada merampas CCTV. Kamu jawab ya. Boleh kamu jelaskan? CCTV di kondo saya tiada buat rampasan, memandangkan siasatan kita dapati kejadian penderaan berlaku di dalam rumah dan bukannya di luar rumah. Oleh itu saya membuat keputusan untuk tidak membuat sebarang rampasan CCTV yang di luar rumah. Baik. Dan kamu juga dalam keterangan mengatakan kamu tidak merampas CCTV klinik ya?
Boleh kamu jelaskan kenapa? Siasatan saya di tempat kejadian dapati rakaman Siti Bainon hadir pada 2 Jun 2021 dan saya datang untuk buat siasatan pada 28 dan 29 Jun. Maka saya dimaklumkan oleh Dr. Rashid tiada rakaman bagi tahun 2021 disimpan. Oleh itu saya tidak ada membuat apa-apa rampasan CCTV di klinik. Baik. Dan seterusnya tadi semasa disoal balas oleh pihak peguam berkenaan dengan kamu tidak merakam lanjut percakapan Siti Bainon selepas kamu berjumpa dengan Dr. Rashid. Boleh kamu jelaskan kenapa? Kerana daripada rakaman percakapan awal lagi, Siti Bainon tidak. Ini izin mahkamah, kalau itu adalah pengakuan berkaitan dengan apa-apa saja, saya mohon expunge. Dengan izin Tuan, saya pun untuk saksi menjawab terlebih dahulu Tuan. Ya. Tiada keterangan yang dikemukakan oleh Siti Bainon untuk pihak polis melakukan siasatan. Jadi saya tiada membuat sambungan percakapan Siti Bainon. Okey. Ada pengakuan Saya akan jawapan tersebut. Baik, seterusnya ASP tadi kamu telah disoal berkenaan dengan kamu tidak siasatan keberadaan Yasmin daripada 4 hingga 10 Mei 2021. Kamu menjawab tiada keperluan. Boleh kamu jelaskan apa maksud kamu tiada keperluan? Selepas saya sambung percakapan Yasmin, dapati keterangan beliau mengatakan tiada kejadian berlaku tentang termos jatuh, yang di mana kecederaan Bella adalah berlaku pada 1 hari saja, iaitu pada bulan Mei, lebih kurang 9 Mei. Dan kejadian tersebut tidak berlaku. Jadi kecederaan Bella tu bukan adalah disebabkan daripada kejadian termos tu. Jadi saya tak ada keperluan untuk siasat lebih lanjut keberadaan beliau pada tarikh tersebut. Okey, soalan lain. Baik. Seterusnya juga tadi semasa disoal balas oleh pihak peguam ada mengatakan bahawa kamu tidak membuat siasatan terhadap versi Siti Bainon. Kamu menjawab tidak setuju. Boleh kamu jelaskan? Ulang sikit Puan. Peguam mengatakan kamu tidak membuat siasatan berkenaan dengan versi Siti Bainon seperti dalam rakaman cakapan Siti Bainon. Jadi kamu menjawab tidak setuju. Boleh kamu jelaskan? Kita jalankan siasatan, tapi keterangan yang diberikan oleh Siti Bainon adalah sama dan tiada keterangan atau maklumat-maklumat lanjut berkaitan dengan kejadian maknanya maklumat-maklumat berkaitan dengan kejadian yang sebenar. Maksudnya Siti Bainon ni tetap dengan keterangan yang diberikan pada awalnya. Kejadian Bella berlari lalu terkena termos air dan terjatuh. Okey, soalan seterusnya. Dan peguam juga ada menyatakan pada kamu tadi bahawa siasatan kamu ini berat sebelah. Kamu menjawab tidak setuju. Boleh kamu jelaskan? Tak setuju. Memang saya tak setuju sebabnya kita ada beri peluang dan Siti Bainon ada peluang untuk memberikan maklumat-maklumat kepada pihak polis
Kerana pegawai penyiasat Inspektor Suhaili dan juga saya ada juga bertanya tentang apa-apa maklumat yang berkaitan dengan usaha beliau untuk berkaitan dengan kecederaan bela. Berkaitan dengan Kecederaan bela. kecederaan bela. Baik. Okey. Baik, semasa di soal balas juga kamu telah disoal oleh peguam bahawa peguam mengatakan setuju bahawa antara Yasmin, Balkis, Tulus Jiwa, Tulus Bail, Mariam, Yasmin yang paling dewasa dalam rumah tersebut. Kamu menjawab tidak setuju. Boleh kamu jelaskan? Dalam rumah tersebut ada lagi yang paling dewasa iaitu Marliana, iaitu adik angkat kepada Siti Bainon, di mana daripada pengetahuan dan siasatan saya, hubungan mereka berdua adalah sangat rapat. Okey, soalan lain. Dan keterangan yang diberikan adalah lebih Dengan izin mahkamah, soalan hanya tentang dewasa Ya. saja Tuan. Itu soalan lain saya cakap. Saya mohon expunge Tuan. Sampai adalah sangat rapat saja. Baik, Tuan. Dan seterusnya, tadi semasa di soal balas juga, peguam telah menanyakan kepada kamu, menunjukkan kepada kamu baik, tadi kamu semasa di soal balas okey, baik, tadi semasa pemerhatian pihak pembelaan mengatakan termos itu ada kemek di belakang, tetapi ASP semasa keterangan kamu dalam EIC, kamu mengatakan kamu menerima termos tersebut dalam keadaan baik. Tuan, Boleh dengan kamu izin jelaskan? Tuan, saya pohon soalan ini di-expunge kerana kita tidak ada tanya soalan termus kepada ASP. Saya hanya tanya keadaan baik, lepas tu saya rekodkan pemerhatian saja. Pemerhatian tu saya tidak tanya kepada saksi. Tidak ada soalan berkenaan pemerhatian pihak pembelaan. Puan TPR tak jawab. Tapi pemerhatian pihak peguam juga memerlukan penjelasan daripada saksi ini. Tidak di-cross Tuan. Ri hanya untuk apa benda yang di-cross sahaja. Macam mana, Puan? Nak jawab apa? Saya rekodkan pemerhatian, tadi dia tanya soalan yang berkaitan termos tu adalah berkaitan dengan keadaan yang baik kan, semasa diterima, disahkan. Itu sahaja saya tanya. Lepas tu saya minta untuk ditengok. Kemudian saya pohon rekodkan pemerhatian daripada pihak kami adalah ada sedikit lekuk di atas plug. Kepada saya tak cross pun perkara tersebut kepada saksi. Jadi tak berbangkit. Saya pemerhatian dan mahkamah rekodkan sebagai pemerhatian. Mahkamah juga akan teliti perkara tersebut. Baik. Baik, seterusnya tadi semasa di soal balas oleh pihak peguam berkenaan dengan mesin kuku yang mengatakan kamu tidak ada merampas dan menghantar mesin kuku tersebut. Jadi kamu tidak boleh memberi sebentar Tuan. Tuan, mohon pihak DPP untuk tanya soalan berdasarkan soalan actual cross. Ya Tuan, itu yang saya sedang cari sekarang Tuan.
Mungkinnya saya boleh bantu Tuan Hakim. Kalau Teruskan. mengikutkan secara verbatimnya adalah bila laporan kuku ini diterima, dia telah menjawab pada bulan 11 2021, tak pernah diserahkan kepada pihak pembelaan. Setuju. Tidak pernah dirampas pada tarikh ketiga masa dia pergi ke tempat kejadian, iaitu Mac 2022. Dia cakap setuju. Sekiranya kuku ini dihantar kepada pihak kuku, maka dapat tahu bahawa kuku ini rosak atau tidak. Dia cakap tidak setuju. Sila jelaskan. Dapat ya? Terima kasih. SP dapat ya? Faham ya soalan? Okey, sila jelaskan. Dokumen Terus. dokumen semakan dengan pihak kuku, saya tidak masukkan dalam kertas siasatan kerana hasil siasatan saya dapati mesin tersebut tiada sebarang kerosakan. Oleh itu saya tidak masukkan dokumen tersebut ke dalam kertas siasatan. Kemudian untuk soalan mesin kuku saya tidak rampas kerana pada Mac 2022 saya pergi dapati mesin tersebut telah tidak digunakan dan berada di tepi atas lantai rumah. Okey, soalan lain? Kemudian sekiranya mesin kuku tidak dibawa ke pejabat kuku, okey, saya tak setuju sebabnya daripada semakan dengan pihak HQ dapati tiada sebarang kerosakan di mana setiap ada tempoh tertentu orang daripada syarikat kuku akan datang ke rumah untuk melihat membuat servis, dan jika ada sebarang kerosakan mesin tersebut akan dibawa untuk tindakan lanjut. Okey, saya teruskan Di soalan. sini juga tadi berkenaan dengan peguam bertanyakan ya, laporan kuku tidak boleh, maksudnya tidak boleh dilihat ataupun ditengok pada hari ini. Kamu menjawab tidak setuju. Jelaskan. Sebab laporan tu boleh saya kemukakan dan saya bawa keluar untuk pengetahuan mahkamah. Laporan itu ada. Laporan tersebut ada. Ada. Di mana laporan tersebut? Laporan itu saya dah keluarkan daripada email dan membuat dah sediakan salinan untuk ditunjukkan kepada pihak kepada mahkamah sekira diizinkan oleh Tuan Hakim. Dengan izin mahkamah saya bantah ini adalah afterthought, tidak diserahkan di bawah Seksyen 51A dan juga line of defence pihak pembelaan. Dengan izin Tuan, merujuk kepada Seksyen 53 51A 3 Tuan. Sesuatu dokumen hendaklah tidak boleh tak diterima sebagai keterangan hanya disebabkan ketakpatuhan dengan subsection 1 Tuan. Benar, itu saya setuju Tuan. Tetapi ini adalah line of defence. Apabila pembelaan telah menggariskan garis pembelaan mengikut kepada ketiadaan dokumen, bermakna ianya adalah fikiran terbelakang. Dokumen tersebut tidak boleh dikemukakan hanya pada peringkat re-examination Tuan. Dengan izin Tuan, saya pohon untuk mahkamah merujuk kepada Seksyen 51A4 Tuan. Rujuk 51A4. Dan pada peringkat ini pihak pendakwaan mengatakan bahawa kami tidak mempunyai apa-apa perkara tersebut tidak dibuat dengan sengaja kerana dokumen tersebut tidak dimasukkan di dalam kertas siasatan dan pihak kami tidak mempunyai niat jahat di dalam perkara ini. Dan mahkamah kena pastikan perkara tersebut sebelum mengecualikan penerimaan pengemukaan dokumen tersebut Tuan.
Dengan izin mahkamah, jika saya boleh menjawab, isu kuku ini telah pun dikemukakan daripada saksi SP5 lagi. Line of defence telah dikemukakan berkenaan kerosakan tersebut daripada peringkat awal lagi. Pihak pendakwaan mempunyai masa yang panjang untuk meneliti ketasiasatan, memastikan permohonan kuku yang telah dibuat tersebut ada jawapan. Tapi tidak dilakukan dan hanya establish pada peringkat hari ini di akhir kes pendakwaan, yang mana saya percaya sekiranya pihak pendakwaan tahu dan telah pun melihat line of defence tentang kerosakan kuku, tidak ada laporan, ianya adalah tertakluk kepada satu afterthought dan dokumen tersebut tidak boleh diterima oleh mahkamah ini tuan, kerana line of defence-nya adalah kuku tersebut rosak. Kalau ianya bukan line of defence pihak pembelaan, saya percaya mahkamah boleh menerima dokumen tersebut. Tapi line of defence yang dibina daripada saksi SP5 sehingga ke hari ini, 15 orang saksi, that is the line of defence tuan. Dengan izin juga Tuan, Teruskan. keterangan SP5 di dalam mahkamah mengatakan kuku tidak rosak Tuan. Jadi sebab itu di dalam kertas siasatan ini tidak dikemukakan kerana daripada keterangan SP5 mengatakan kuku itu tidak rosak. Jadi penjelasan telah diberikan oleh saksi ini mengapa ianya tidak dimasukkan dalam kertas siasatan. Untuk mahkamah mengecualikan dokumen tersebut, mahkamah harus berpuas hati yang perkara tersebut dibuat dengan sengaja dan pihak kami mempunyai niat jahat di dalam perkara ini Tuan. Dengan izin mahkamah, saya menjawab. Untuk keterangan SP5, saya percaya itu adalah misleading kerana SP5 menjawab tidak pasti dan tidak tahu kuku rosak ataupun tidak. Mahkamah boleh melihat kepada CRT. Saya juga telah cross soalan tersebut kepada saksi SP20 ini. Jika tidak di-cross, bermakna ianya bukan line of defence, tetapi telah di-cross daripada peringkat awal tuan. Saya percaya it is prejudice kepada tertuduh. Pada peringkat ini barulah email hendak dicetak dan diserahkan. Sekiranya pihak pendakwaan tidak mempunyai sebarang niat untuk memprejudiskan tertuduh, dokumen ini tertuduh telah ditahan sejak Julai, dipertuduhkan Ogos, dan kemudian laporan permohonan telah dibuat semenjak daripada bulan 10 2021. They have 1.5 year tuan untuk serahkan perkara ini kepada kami, and it's not fair because kalau saya katakan tadi, hujahan kami adalah line of defence daripada SP5 tuan. Daripada SP5 sehingga semua saksi, the same line of defence was built. And saya percaya mahkamah juga melihat kepada nota keterangan, it is there. Kalau saya hujahkan sekali lagi, if it's not line of defence, then pihak pembelaan juga tidak akan membantah. Tetapi it is in the line of defence and this is the last day of the trial. It is not fair, kita tidak ada masa untuk melihat, meneliti, memanggil maker pun tuan. Ada lagi? Tuan, semasa re SP5, SP5 juga telah mengatakan bahawa rosak tapi rosak air sejuk. Itu juga adalah sebahagian daripada testimonial daripada SP5. Ada lagi TPR? Tak ada? Dengan izin tuan. Tadi siapa yang bantah and then you are last. Lepas ni saya buat ruling. Okey. Baik tuan. Jangan tak sampai ke pukul berapa nanti ni. Baik tuan. Okay. Saya percaya saksi ini telah menjelaskan mengapa dokumen ini tidak dikemukakan kerana tidak berada dalam kertas siasatan dan juga berada dalam email pada 11 dan diterima pada bulan 11 2021. Oleh itu, pihak pendakwa mengatakan dokumen ini bukanlah afterthought bagi pihak pembelaan. Saksi ini juga telah menjelaskan bahawa dokumen ini tidak dikemukakan kerana selaras dengan hasil penyiasatannya sebelum ini bahawa kuku tidak rosak. Jadi demi untuk kebatilan keadilan tuan, mohon supaya dokumen ini dapat dikemukakan kepada pihak mahkamah. Tuan last, saya bagi section je. Section 51A-5 mengatakan sekiranya mahkamah membenarkan, kita mesti pihak pembelaan diberikan masa dan kami boleh memanggil semula saksi-saksi yang kami mahu, iaitu 15 orang saksi yang kita telah line of defence tersebut. 51A membenarkan pemanggilan semula sekiranya mahkamah membenarkan dokumen ini dimasukkan. Ada dokumen tu, saya tengok dulu. Ada SP bawa dokumen tersebut? Ada tu Hakim. Di sini, jurubahasa tengok.
Tadi kamu merujuk kepada dokumen apa? Email tadi TPR jelaskan. Dokumen apa tu sepatutnya? Maaf Tuan Hakim. Pada mulanya ASP ini telah membuat permohonan kepada KUKU iaitu pada November 2001 dan jawapan telah diberikan melalui email kepada ASP. Dan daripada penerimaan itu, daripada bacaan ASP, dia dapati bahawa kuku memang tidak rosak dan dia juga telah menjelaskan bahawa memandangkan kuku tidak rosak dan tiada keperluan untuk masuk di dalam IP. So memandangkan soalan ini telah di-cross. Dia apa? Ini adalah jawapan kepada permohonan beliau berkenaan dengan status kuku. Dia adalah Tapi rintitan ini daripada rental, permohonan ASP. okey, ini saya rujuk rental agreement kuku. Credit debit card auto agreement, salinan kad penalan, kad bank, intensive care service. Tiada pun surat pengesahan yang dirujuk oleh ASP. Apa Okey, surat Tuan Hakim. pengesahan tu? Rujuk kepada dokumen yang bertarikh pada 19 Mei 2021. Kalau you rujuk satu dokumen, bagi pada saya satu dokumen lah, jangan bagi satu bundle ni. You rujuk jawapan kepada jawapan. Jawapan daripada email tu mana? Ya, ini ya Tuan Hakim. Mana email cover letter apa semua? Jangan bagi macam ni saja. Baru nak minta hakim petik. Permohonan. Ni rental agreement aku. Kenapa nak tengok rental credit card ni semua buat apa? Surat permohonan tadi telah ditender oleh Permohonan pihak apa? pembelaan. Permohonan apa? Tadi tanda apa tadi? Itu surat permohonan dia. Rintisan. Butiran pelanggan dan rekod penyelenggaraan. Ya, betul Tuan Hakim. Dia punya cover email dia oleh pihak kuku. Daripada email, saya tak print tu Tuan Hakim. Untuk kita tahu kan macam mana computer generated document kan TPR. You ada tengok tak ni tadi? Ada tak puan-puan TPR tengok macam mana kita nak? Sekiranya Tuan Hakim, saya boleh keluarkan yang cover letter jawapan daripada pihak kuku. Okey, macam mana pendirian TPR macam sebab saya ambil kira hujahan oleh pihak Timbalan Pendakwa Raya yang terpelajar dan peguam yang terpelajar merujuk kepada seksyen yang dikemukakan berkaitan tidak dapat yang menafikan bahawa mengikut kes-kes yang dinyatakan dan dihujahkan oleh TPR tadi bahawa sekiranya dokumen tidak mematuhi seksyen yang dirujuk tadi masih dia dianggap sebagai tidak kepatuhan aturan, tetapi dari segi admissibility boleh dipertimbangkan. Namun sebagaimana yang peguam hujahkan, perlu ada memberikan masa kepada peguam juga untuk meneliti dokumen tersebut. Tapi pandangkan ini adalah yang saya nyatakan tadi di akhir kes untuk kes pendakwaan, ini adalah saksi terakhir. Jadi semua itu kalau mahkamah terima sebagai ID dan subjek kepada hujahan, ada masalah? Kami tidak ada masalah Tuan Hakim kerana kami akan offer juga technician yang membuat
pembagian terhadap servis mesin kuku tersebut. Dengan izin mahkamah, the duty to prove a charge is the duty of prosecution, not the duty of the defence. Even offered, That's the case, ah, betul. even offered to us, it is still the duty of the prosecution, Tuan. Saya pohon mahkamah pada kali ini mempertimbangkan dengan wajarnya bahawa ini adalah satu perkara yang sangat prejudis dan bias kepada tertuduh. Dan saya hujahkan tadi, ianya it's our line of defence, Tuan. We have no time to actually compare is the number of the number digit ataupun number kepada yang didaftarkan pada unit Citibank itu adalah yang sama seperti mana yang ada di rumah, kerana tidak ada rampasan dibuat. It's a very prejudice and bias, Tuan. Ya, GPR. Dengan izin Tuan, sebab tu Seksyen 51A 5 memberikan hak untuk pihak peguam meneliti dokumen tersebut jika Tuan Hakim memberi kebenaran lah. Jadi tidak timbul isu unit siapa, unit betul ke tak alamat itu tidak timbul isu lah jika mahkamah memberikan kebenaran selaras dengan Seksyen 51A 3 tersebut, dan Seksyen 51 4 dan 5 masih lagi terpakai, Tuan. Ada cover email tu dan sebagainya? Ada cover letter email daripada pihak kuku? Kalau Tuan Hakim boleh beri masa, saya boleh keluarkan untuk Tuan, sedikit buat salinan. tambahan. Computer generated document. Yang pertama, komputer digunakan di mana, dicetak di mana, siapa yang mengendali. All that was not established because this is re-examination, bukan EIC, Tuan. TPP? Saya serahkan pada budi bicara mahkamah, Tuan. Saya juga ingin tambah Tuan Hakim. Ya, kami perlu patuh pasal secondary evidence, tetapi dia adalah dalam pegangan ASP ini. Email surat jawapan itu telah dihantar kepada email beliau. Dan It was not established. Pihak pendakwaan Bagi habis masa dulu, Puan. Sabar. Ini adalah rintitan daripada Farhan yang telah menandakan surat permohonan kuku tersebut, iaitu yang telah ditandakan sebagai P202. Dan daripada rintitan surat tersebut, ASP ini telah menerima email jawapan. Dan saya percaya di mana ASP terangkan ianya ada cover letter dan dilampirkan semua dokumen-dokumen telah diserahkan kepada Tuan Hakim untuk melihat the documents yang telah dilampirkan oleh kuku. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh peguam tadi, ia perlu dikemukakan dalam pemeriksaan pertama, dan mahkamah tidak mempunyai halangan untuk membenarkan subjek kepada cross. Tetapi perlu saya tekankan, sebagaimana yang diucapkan oleh peguam, perlu diberikan keadilan kepada kedua-dua pihak dan juga masa-masa tertentu yang diperuntukkan dalam seksyen yang telah dinyatakan tadi. Dokumen hendaklah diserahkan dalam masa berapa, walaupun tidak cukup masa, tetapi mahkamah ada budi bicara. Cuma yang pasti, demi keadilan mahkamah akan terima. Cuma sekarang isunya berkenaan dengan bagaimana cara pengemukaan dokumen yang akan ditandakan sebagai exhibit atau hanya sekadar sebagai ID saja. Kalau pihak TPR berpendirian tidak mengapa untuk jadikan sebagai ID, saya akan terima ID sebagaimana saya terima surat akuan bersumpah tadi. Sekiranya cuba untuk berpendirian untuk menjadikan sebagai exhibit, maka saya perlu adil kepada kedua-dua pihak. Faham maksud saya? Faham Tuan Hakim. Kami mohon masa untuk ASP ini mengeluarkan daripada email the letterhead of kuku, dan pihak peguam bela boleh meneliti dokumen-dokumen tersebut, dan sekiranya pihak peguam bela ingin cross berkenaan dengan dokumen-dokumen tersebut, kami tidak mempunyai bantahan. Macam mana? Saya bagi masa untuk timbalan pendakwa berbincang. Untuk bincang berkenaan apa yang saya nyatakan tadi. Kerana sebagaimana prosedur, walaupun
alasan yang dimukakan mungkin bagi mahkamah kukuh, bukan disengajakan tidak masuk dalam IP, tapi ikut kes-kes yang telah diputuskan mengenai pengemukaan dokumen kepada pihak lawan, hendaklah dalam masa tempoh tertentu, dan sekiranya tidak dipatuhi kewajaran untuk menadakan sebagai ekshibit tersebut, masih boleh dipertimbangkan subjek kepada syarat-syarat tertentu. So, saya tangguh dululah untuk tengok, bincang dulu, nanti saya akan tengok macam mana. Baik, Tuan Hakim. Terima kasih, Tuan Hakim. Dan dalam masa yang sama, sekiranya berpendirian untuk meneruskan, kena dapatkan. Saya tak nampak, saya je nampak dokumen ni. Kalau you kata melalui email, apakah dia punya ni? Yang ni kita tanda sebagai apa tadi? Untuk permohonan mendapatkan butiran pelanggan? P202. Dia pun dah jadi P, kan? Okay, kita tangguh sebentar. Mahkamah, Baik, tangguh. Terima kasih, Tuan Tuan. Hakim.